seorang muslimat di masjid beritahu saya, anak gadis saya telah beli tiket. Ustaz boleh doa nak supaya anak saya tak jadi pergi. Sedih tuan-tuan. Tiket habis jual. Kita cadangkan 2 kali datang sebab tiket yang pertama habis. Ada orang bantah. Dan autoriti kita mengatakan, kalau tak suka kau beli, jangan beli tiket. Kamu nak datang apa? Kalau kamu tak nak pergi, jangan beli tiket. Itu jawapan yang sangat resmi. Jawapan resmi kita. Orang tebuk kapal, biar dia tebuk. Tak nak tebuk, jangan. Diam. Kita tenggelam sama-sama. Seperti hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah mengatakan, kamu semua akan hancur. Satu kapal ditebuk, kita tak tebuk. Rasulullah kata seluruh kapal tenggelam. Seluruh kaum Nabi Lut tenggelam, hancur. Dalam kesempatan kuliah Zuhur pada tengah hari ini, saya membawa tajuk filem Barbie dalam konteks gula-gula beracun. Dalam konteks ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar sekalian ialah tentang filem yang kita masukkan tadi, iaitu filem Barbie yang sedang ditayangkan negara kita, yang dikatakan kontroversi seluruh dunia. Dia mengatakan filem Barbie inilah filem animasi yang dibawa ke layar dan dilakukan oleh manusia yang biasa, pelakon biasa. Inilah filem yang kita akan sebut ini, tuan-tuan yang telah menyaksikannya lebih jelas pada apa yang saya gambarkan di sini. Pelakon-pelakonnya adalah mereka yang terlibat dengan amalan sonsa. Animasi ini dijelmakan di layar perak dengan begitu menarik, rancangannya begitu lama. Gambar kartun ataupun animasi ini dijelmakan kepada manusia dan pelakon, dan mereka membawa mesej yang besar kepada penontonnya. Apa yang disebut di sini adalah, mula-mula sekali, mereka mempromosikan feminis, kewanitaan, dunia wanita yang berbeza sama sekali dengan dunia lelaki. Keduanya terpisah, tetapi mereka ada satu lagi agenda yang besar, sebab dalam konteks ini kita lihat bukan semua masyarakat barat menerima dengan baik. Dikatakan kita ini belum mengadakan beberapa perkara yang dikaitkan dengan LGBTQ+. Pelakon-pelakonnya dipilih daripada mereka yang terlibat. Dan tuan-tuan boleh lihat pelakonnya. Ini menimbulkan kemarahan bukan sahaja daripada masyarakat Islam, tetapi orang Kristian juga. Kristian juga sebahagiannya menyatakan ketidakperhatian mereka bahawa filem ini menunjukkan satu kehidupan yang menyimpang daripada kehidupan biasa. Ini pelakon-pelakon yang terlibat dalam filem ini. Dikatakan sebahagian besar filem ini, pelakonnya, mereka yang terlibat dengan LGBT, mereka yang terlibat dengan homoseksual, dan kehidupan bebas barat, yang dijelmakan ke dalam filem untuk mempengaruhi dunia, dan mereka ada agenda yang besar dalam konteks ini. Respon pertama daripada negara Islam datang daripada Vietnam, daripada Lebanon. Lebanon mengatakan bahawa kami akan haramkan filem ini, dan mereka haramkan filem ini. Sebab di dalam ini ada promosi LGBT secara terbuka, dan dia adalah bercanggah dengan nilai Islam. Ia diamalkan dalam negara Islam, khususnya Lebanon. Lebanon ialah negara Syiah, tetapi mereka menolak segala bentuk yang dibawa untuk mencerminkan bahawa mengajak anak-anak kecil untuk mengenali kehidupan barat yang menyimpang daripada kebenaran. Mereka mengatakan dalam filem ini mempromosikan homoseksualiti, dan tentulah dia bercanggah sama sekali dengan value kita, agama Islam. Promote homoseksualiti and sexual transformation, dan pengubahan jantina, transgender dan sebagainya, yang melibatkan moral dan juga akidah dan juga syariah Islam. Oleh sebab itu, negara yang pertama yang mengharapkan filem Barbie di dunia ialah Lebanon.
Mengikut menteri yang berkaitan, Menteri Kebudayaan mereka, sebab dia mengatakan bahawa filem ini contradicts moral and faith values and establish principle in Lebanon as it promotes sexuality and transgenderism. Filem ini menggalakkan homoseksualiti dan juga transgender. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bahawa ada peranan ayah sebagai penjaga yang mengambil peranan ibu sebagai pendidik. Oleh sebab itu, dia menggambarkan satu dunia yang memisahkan dalam peranan keluarga, sistem keluarga yang diredai dalam syariah kita. Begitu juga, yang kedua adalah Kuwait. Kuwait juga telah mengharamkan filem ini. Kuwait juga mengharamkan filem Barbie sebab dikatakan bahawa mereka menganjurkan prinsip yang bercanggah dengan value Islam. Namun kalau kita perhatikan, Kuwait inilah sebuah negara yang agak liberal berbanding dengan negara lain, negara Arab lain. Mereka juga pernah mengadakan pesta gay, pesta homoseksual pada tahun 2017. Tetapi walaupun demikian, bahawa filem ini untuk ditunjukkan kepada masyarakat umum tidak disesuai dan tidak dibenarkan, maka negara kedua yang mengharamkan filem Barbie ialah Kuwait. Begitu juga Algeria, antara negara yang mengharamkan filem ini disebabkan nilai yang dibawanya tidak sesuai dengan budaya tempatan, dan dia promote homoseksualiti dan juga amalan yang menyimpang daripada amalan manusia yang murni. Inilah yang dilaporkan oleh dunia. Sebulan telah berlalu, 2 bulan telah berlalu, filem ini masih tersebar seluruh dunia, dan sebahagian dunia mengharamkan, sebahagian dunia mengaut keuntungan yang banyak dalam filem ini. Saudi juga mengambil peranan untuk mengharamkan filem ini. Kenapa Saudi mengharamkan? Dengan sebab yang sama. Sebab yang sama seperti yang disebut oleh Algeria, oleh Kuwait dan juga oleh Lebanon. Dan hampir semua negara Islam mengharamkannya. Kenapakah negara Muslim mengharamkan filem ini? Jelas, sebab filem ini membawa kepada kerosakan moral, mengajak manusia kepada aktiviti sosial yang lebih-lebih lagi apabila dilihat dari sudut syarah kita, dia merupakan satu head-on collision dengan budaya tempatan. Yang menariknya ialah bukan saja negara Islam yang mengharamkan, tetapi diharamkan oleh Vietnam umpamanya. Vietnam, Filipina mengharamkan filem Barbie yang sedang ditayangkan di negara kita. Alasan mereka bukan kerana moral, tetapi kerana dalam filem ini ada politik. Politik yang dikaitkan dengan kawasan pertikaian. Kawasan yang kita sebut sebagai Spratly Islands ini menjadi pertikaian banyak negara, antaranya Vietnam, Taiwan, China, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Dalam filem ini dihighlightkan tempat yang menjadi pertikaian ini. Oleh sebab itu, tempat yang tidak stabil ini dijadikan sebagai tema dalam filem ini. Maka, Vietnam pada mulanya menyambut filem Barbie dengan begitu gembira, termasuk menteri mereka menyaksikan filem tersebut. Tetapi sehari kemudian mereka tarik balik. Sehari saja mereka tayang pada Julai 21. Dan mereka dapati bahawa filem ini banyak propaganda jadi dibawa oleh Disneyland. Kita tahu siapa yang punya Disneyland? Siapakah yang ada agenda dunia hari ini? Yang ada agenda dunia inilah sama membawa filem yang sama. Filem ini bukan dilakukan dalam masa yang singkat. Begitu lama kajian dilakukan, bahkan berbelas tahun kata dirancang untuk diterbitkan filem yang menjadi sambutan kanak-kanak seluruh dunia. Kerajaan Vietnam mengharamkan satu hari saja apabila filem ini ditayangkan di Filipina ataupun di Vietnam. Ditarik balik lesen penyadarannya sebab politik. Disebabkan kawasan pertikaian yang tidak menjadikan harmoni hubungan antara negara terlibat, khususnya China, yang menjadikan laut tersebut ialah Laut China Selatan. Vietnam, Rusia juga mengharamkan filem ini. Filipina dan negara terlibat kebanyakannya mengharamkan disebabkan pertikaian kawasan yang cukup kaya dengan minyak ini. Di sini sebagai 9 point ataupun 9 dash country yang ditandakan dengan satu kawasan yang berdidik.
diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan China. Inilah kawasan yang ditunjukkan dalam filem tersebut. Mereka ada agenda. Apakah agenda mereka? Ini kawasan yang dipanggil Nine Dash Line. Kawasan di Laut Cina Selatan, asalnya nama Laut Champa. Satu masa dulu, Laut Cina Selatan ini terkenal dengan Laut Champa. Champa telah berakhir. Dan kawasan ini sekarang dikenal sebagai Spratly Islands, yang kawasan sangat kaya raya. Dikatakan minyak yang bakar di tempat sini satu simpanan yang sangat luas, sangat banyak, dan tentulah dia menjadi tempat pertikaian. Kenapakah Disney menjadikan ini sebagai satu tema dalam filem mereka? Tentulah mereka ada agenda yang tersembunyi. Tetapi Malaysia tidak menghalangnya. Di Malaysia kita tayangkan sejak 21 Julai lepas dan sampai hari ini. Berbeza dengan negara jiran, sebab agenda Disney dia tidak hanya yang ditunjukkan dalam filem, tetapi melampaui daripada apa yang di belakang filem tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum rahmatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Dan kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia sebab kamu menyuruh kebenaran dan menghalau kemungkaran, dan kamu beriman pada Allah. Kita umat Islam ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemuliaan Islam ialah kerana kita dikeluarkan sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ini sebab kita menganjurkan ma'ruf, menentang kemungkaran. Dan apa yang bercanggah dengan syariat adalah kemungkaran. Termasuk dalam konteks penyebaran filem yang ditayangkan negara kita. Kita lihat sebelum ini, filem yang selama ini telah dicuba kepada kita. Banyak negara, banyak filem-filem yang telah disiarkan negara kita yang mempunyai agenda yang sama, yaitu homoseksualiti, transgender, feminisme dan sebagainya. Mula-mula sekali pada tahun 2020, pada tahun lepas 2022, kita lihat filem Light Years ditayangkan. Dan di sini kita lihat ada karakter homoseksual diperkenalkan kepada kanak-kanak. Mereka ada agenda. Dan kita barangkali, lembaga berlapis pilihan kita, barangkali overlook. Sebab tidak ditonjolkan secara jelas. Tetapi tersimpul dalam filem tersebut. Ada aktiviti-aktiviti yang menggambarkan akhirnya homoseksual. Filem Light Years ataupun Light Year yang sangat terkenal di kalangan kanak-kanak. Ini filmnya ciuman, mereka bercium laki dengan laki, menampilkan adegan-adegan yang tidak boleh ditunjukkan kepada umat Islam, bercanggah dengan norma Islam, tetapi dia melalui animasi. Seolah-olah dia tidak menjadikan satu perkara yang besar, tetapi dia membentuk satu pemikiran dalam jiwa kanak-kanak yang mereka mengenali perkara ini dilakukan sebebas. Dan barangkali maksud filem inilah untuk menunjukkan bahawa inilah model yang harus ditiru oleh seluruh dunia. Kita lihat filem lain yang pernah ditayangkan negara kita ialah Zootopia. Filem yang dilakukan secara animasi, tetapi tersimpan, terselindung, tersirat dalamnya ialah aktiviti LGBT yang ditunjukkan di dalam animasi ini dan disiarkan kepada family, kepada keluarga yang menontonnya. Dalam ini kita lihat berpasangan yang dengan karakter-karakter yang ditunjukkan, mereka melakukan aktiviti secara bebas. Ini filem yang kedua. Kemudian kita lihat juga Beauty and the Beast, sangat terkenal di kalangan anak-anak. Juga mereka menampilkan karakter LGBT. Sama ada ibu bapa sedar atau tidak, membawa keluarga, satu keluarga dengan anak-anak menonton bersama, tetapi ditanamkan dengan satu budaya LGBT. Kemudian kita lihat kata-kata yang membawa contoh ini ialah mereka yang terkenal dan menjadi ikon kepada kanak-kanak dan dijual sebagai patung dan sebagainya, menyebabkan tersebar di kalangan kanak-kanak, terutamanya negara Islam. Kita lihat juga Toy Story yang keempat, juga dengan jelas memaparkan LGBT.
hubungan perempuan dengan perempuan. Walaupun tidak lama adegan ini, tetapi diulang. Menyebabkan anak-anak tertanya. Sedangkan dia adalah sebagai satu kartun je, adalah filem animasi. Tetapi ditonjolkan sebagai rupa untuk mengajak anak-anak dunia. Inilah yang menjadi persoalan negara Islam. Dan kita juga harus peka dengan perkara ini. Penapis filem kita daripada Kementerian Dalam Negeri mungkin dapat mengambil perhatian yang lebih mendalam, sebab kadang-kadang perkara ini tidak dijelaskan secara terbuka, tapi terselindung di balik adegan yang mereka paparkan. Selain daripada itu, Onward pada tahun 2020 membawa tema yang sama dan sangat disukai oleh kanak-kanak sedunia. Secara implisit mereka perkenalkan aktiviti yang demikian. Dan pada tahun 2021 Cruella, iaitu dikeluarkan oleh Disneyland, dikeluarkan oleh syarikat Yahudi yang sama. Bahkan ketika tahun 1900 mereka telah kuasai hiburan, media, berita, mereka sudah kontrol di seluruh Amerika. Sekarang agenda yang sama diteruskan. LGBT dalam filem yang popular ini ditunjukkan kepada kanak-kanak dunia dan dewasa sebagai untuk menunjukkan bahawa amalan ini amalan yang biasa dilakukan dalam kehidupan manusia, maka kebebasan harus diberikan. Itulah tema filem yang diberikan. Turning Red pada tahun lepas juga perempuan cukup dengan perempuan, tak perlu lelaki. Inilah yang ditonjolkan dalam negara kita. Walaupun dia adalah filem kartun, tetapi dia membawa mesej yang besar. Disebarkan dalam negara Islam, ditunjukkan dalam televisyen dan sebagainya, di dalam YouTube dan sebagainya, tersebar dengan begitu luas. Maka LGBT seolah-olah agenda dunia yang harus diterapkan kepada negara-negara Islam, sebab negara bukan Islam kebanyakannya telah mengambil sebagai budaya. Negara Islam masih lagi menolak secara total. LGBTQIA. Inilah kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut AS, jauh kita lebih dahsyat. Kaum Nabi Lut hanya satu saja, G, gay. Allah tidak nyatakan wanita dengan wanita, transgender tidak nyatakan, tetapi lelaki mendatangi lelaki, satu saja yang Allah hancurkan sehancur-hancur. Tetapi hari ini mereka promosi bukan saja satu, LGBTQIA, dan dunia menghadapi kehancuran. Inilah yang berlaku hari ini. Negara yang telah tolerans dengan homoseksualiti yang juara ialah UK. Kemudian Kanada, Filipina, US, Jepun, South Korea, India, Indonesia terkenal. Kawan saya beritahu di Indonesia, LGBT kalau yang sangat biasa, sehingga pelajar di sekolah rendah telah melakukan. Kawan saya beritahu, kalau dia salah, saya salah. Dia mengatakan di Indonesia perkara ini sangat luar biasa dan termasuk dalam data dunia top 10 dalam konteks hidup sonsan yang Allah lanak ini telah menjadi agenda yang mereka mengatakan ini hak asasi manusia. Beritahu mereka ialah kebebasan ialah untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan keburukan. Negara yang sudah membenarkan kawin jantan sama jantan peta ini. Cuba tengok separuh dulu. Kalau ini jadi sebab Allah ingin hancurkan dunia, sudah cukup. Bukan satu kawasan seperti kaum Nabi Lut yang hanya lakukan di Sodom, satu kawasan yang kecil. Tetapi sekarang separuh dunia melakukan LGBT dalam konteks homoseksual. Dan tuan-tuan lihat negara yang maju, kita konon yang maju, rupanya mereka miskin dalam kemanusiaan. Negara yang kita kata negara maju, Amerika, Eropah, Australia, mereka ialah negara yang paling miskin dalam akhlak. Dan kalau dia menjadi benchmark kepada kita, alangkah malang. Kalau dia menjadi indeks kepada kemajuan kita, alangkah malang. Sebab mereka lah yang telah terjerumus dalam perbuatan yang sangat dikutuk.
manusia, apatah lagi oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, Belanda telah muncul sebagai negara pertama perkahwinan jantan dengan jantan. Ini pasangan pertama. Sekarang sudah tua. Mereka masih berpasangan. Sekarang sudah tua bangka. Mereka bermula pada tahun 70-an tak salah saya. Dan sekarang sudah melampaui 50 tahun. Dan Belanda menjadi negara pertama Eropah yang melakukan secara legal. Kaum Nabi Lut melakukan secara tidak legal. Dilakukan secara sembunyi. Tetapi Belanda melakukan secara terbuka. Kerajaan mereka memberikan ruang yang luas kepada didaftarkan dalam pengantaran perkahwinan. Legal. Subhanallah. Dunia telah menjadi jahiliah. Separuh dunia telah menjadi jahiliah. Dan yang dapat dipertahankan ialah sebahagian negara Afrika, Asia dan negara Islam. Itulah yang ini data lama. Yang sekarang sudah berubah sama sekali. Dan kita lihat bangsa persatu, United Nations, dialah yang mempromosikan perkahwinan. Kita tahu bahawa bangsa persatu ada 5 kuasa veto. Antaranya lah Amerika. Jangan baca Amerika, Yahudi. England, British, UK. Perancis, China dan Rusia ialah 5 kuasa veto di UN. Dan mereka lah yang mengatakan bahawa kita harus berikan kebebasan manusia, hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi kepada gender, bangsa dan sebagainya. Oleh sebab itu, bangsa persatulah menjadi puncak kepada kegiatan ini. Untuk menghapuskan segala apa yang mereka sebut sebagai diskriminasi. Dan cukup malah, bangsa bersatu mengatakan bahawa all human beings are born free and equal in dignity and rights. Kalau nak buat apa sekalipun, silakan. Hak asasi manusia. Sedangkan umat Islam ada syariat, ada sempadan. Kita tidak boleh keluar daripada sempadan kita. Allah letakkan sempadan. Kita hidup dalam sempadan. Dalam kotak kita yang Allah telah tetapkan. Sekarang di banyak dunia mengatakan, mari kita berfikir di luar kotak. Islam tak boleh berfikir di luar kotak. Kita mesti berada dalam lingkungan kita. Syariat menentukan kita. Tidak boleh semua kita buat. Tidak boleh buat pertukaran gender. Sebab Allah memberikan syariat kepada kita. Sekarang, ahli matematik negara kita. Mari kita berfikir luar kotak. Islam tidak membenarkan. Di luar kotak, syariat kita tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi, bangsa persatu mengajak kita untuk bebas, bukan kotak. Sebebas-bebasnya. Human rights. Ini ialah setiap sagu bangsa persatu. Dia kata gay rights, activities, health, UN chief support for LGBT community. Bangsa persatu mempromosikan mengiktiraf hak asasi untuk LGBT. Kalau bangsa persatu yang menaung dunia semuanya telah terlibat, kita dapat jangkakan seluruh dunia akan terlibat. Dan bala Allah akan menjawab. Orang baik tidak lakukan. Kita satu bahtera. Kalau orang tebuk kapal ini, semua kita akan tenggelam. Kita satu bahtera. Orang baik-baik duduk masjid, duduk surau. Yang tak baik sedang menebuk kapal. Kita tidak melarangnya dan kita akan karam bersama. Sekarang kapal kita sedang ditebuk. Dalam konteks ini, bangsa-bangsa bersatu mengatakan masih ada 4.7 bilion negara yang tidak benarkan LGBT. Kita mesti hapuskan negara ini. Jadi supaya semuanya kosong. Supaya semua negara akan membenarkan LGBT. Ini hak asasi manusia. Kita benar-benar kapal pecah. Sekiranya kita tidak mengambil jalan yang benar, kita akan tenggelam bersama mereka. Orang baik-baik akan tenggelam. Dan bangsa bersatu secara resmi melancarkan kempen negara yang menentang LGBT. Itu sebab mereka adakan bola sepak di Kuwait, di Qatar. Tujuannya untuk promosikan LGBT di negara Islam. Mereka ingin bebaskan. Sebab yang menjadi penghalang antaranya negara Islam. Dan kita lihat, negara LGBT yang tidak membenarkan LGBT, yang warna gelap, yang hijau telah membenarkannya. Yang hijau muda pun sudah membenarkan.
Yang merah ialah negara Islam kebanyakan. Negara Afrika, negara Islam masih menjadikan LGBT sebagai perkara yang terkutuk. Dan semakin kurang, semakin sedikit negara Afrika yang juga masih kekal dalam suasana yang asal. Mereka telah mula membenarkan sebab desakan bangsa-bangsa bersatu. Itu sebab agenda ini dimasuk dalam Disneyland. Dipromosikan melalui filem. Mereka melakukan segala-gala dan kita terperangkap sekiranya kita tidak membawa ke arah yang benar. Dan kita harapkan WHO mewakili kita semua, tidak apa-apa. Apa yang mereka lakukan terkini ialah pada mulanya mereka mengatakan LGBT ataupun yang terlibat dengan AIDS ini atau yang melibatkan dengan ICD, yang dalam ICD ini mengatakan bahawa LGBT ialah satu penyakit. Mereka yang terlibat dengan LGBT ialah penyakit. Tetapi telah diubah dalam ICD 10 ditukar kepada ICD 11 yang mengatakan bahawa homosexual is not a disease. Sebelum ini LGBT is a disease, not a human right. Sebelum ini LGBT ialah penyakit. Mereka yang terlibat adalah mereka yang harus dirawat. Dan dia bukan hak manusia, hak asasi manusia. Tetapi bangsa bersatu melalui WHO menggunakan ICD, iaitu convention ini ataupun kod sini untuk menukar status LGBT bukan lagi sebagai disease. Homosexuality is not a disease. Dan oleh sebab itu dia bukan lagi perkara yang perlu dirawat. Dia adalah perkara yang asas, perkara yang normal. Kita telah terbalik. Dalam masa sebelum ini, walaupun mereka melakukan LGBT, mereka masih iktiraf LGBT lah penyakit yang harus diubati. Tetapi sekarang dia adalah satu promosi dan dia adalah keluar daripada penyakit. Dia adalah satu amalan yang menjadi hak asasi manusia. Apakah sebenarnya berlaku? Perkara yang sensitif kita masuk kepada agenda mereka. Agenda 21 yang mereka nafikan sekarang ialah untuk depopulation. Depopulation agenda ini tidak berlaku secara terbuka. Mereka mengatakan makanan tidak selari dengan penambahan penduduk. Penduduk harus dikurangkan. Penyakit sahaja tidak cukup untuk mengurangkan manusia. Dan agenda-agenda yang dilakukan oleh bangsa bersatu ialah untuk mengurangkan penduduk dunia. Antaranya lah LGBT. Bila lelaki kahwin lelaki, tak ada anak lagi. Bila perempuan dengan perempuan sudah berkahwin, meninggalkan lelaki, maka penduduk dunia tidak akan bertambah. Ini agenda mereka sendiri. Sebagaimana Singapura mengisytiharkan. Dulu Singapura sama seperti Malaysia. LGBT ataupun homosexuality diharamkan. Termasuk dalam akta mereka. Tetapi telah diubah 2 tahun lepas. Lelaki boleh kahwin lelaki secara terbuka. Tempat tersembunyi ataupun terbuka di Singapura. Oleh sebab itu, kata Perdana Menteri mereka, kalau kita nak dapat anak, mesti kahwin lelaki dengan wanita. Lelaki dengan lelaki tidak menghasilkan anak, kata Presiden ataupun Perdana Menteri Singapura. Seolah-olah dia, apabila dipromosikan lelaki bersama lelaki, maksudnya penduduk dunia akan berkurang. Agenda mereka adalah depopulation. Depopulation ini ialah agenda rasmi, agenda rahsia. Itu sebab bila kita sebut depopulation agenda 21, mereka kata false. Sebenarnya benar. Mereka ingin jadikan one world government yang menjadi satu kerajaan dunia saja. Satu dunia ini satu kerajaan saja. Tidak boleh ada 2 kerajaan. Kerajaan itu kerajaan Yahudi. One world currency, US dollar. One world military. One world central bank, IMF. Semuanya berlaku. Tapi apabila ditujukan agenda rahsia mereka, mereka kata false. Mereka kata ini agenda yang bohong. Bila mereka keluarkan statement false, maksudnya benar. Kita lihat sekarang, kalaulah ada seorang tokoh di barat memeluk Islam hari ini, keluar berita dalam portal dan sebagainya, esok mereka kata false. False itu benar. Apabila mereka tidak boleh tutup lagi rahsia, mereka kata false. Bila
konspirasi tidak dapat ditutup lagi, mereka kata dia komunistik. Bila satu benda yang benar berlaku, tak boleh tutup, mereka kata konspirasi. Konspirasi ialah benda yang benar. Apabila sudah tidak dapat tutup lagi, mereka kata konspirasi. Ini cara mereka bekerja. Devolution ialah perkara yang benar. Supaya agenda 21, supaya manusia dikurangkan untuk kesejahteraan kaum ada. LGBT ialah satu daripada cara yang sangat bagus. Bila sudah terlibat lelaki dan lelaki, wanita keturunan telah berhenti. Dan mereka promosikan melalui filem supaya ditiru oleh masyarakat yang bukan lagi terlibat. Mereka tujukan khusus kepada umat Islam. Konteks ini kita lihat. Negara umat Islam termasuklah Kuwait, Egypt, Oman dan Syria, negara yang meletakkan mati. Siapa yang terlibat mati? Tetapi mereka semakin longgar sekarang. Hukuman juga, tetapi dilonggarkan. Dan inilah yang dibawa dalam agenda yang besar ini. Kita lihat 5 negara Arab yang sekarang sangat mesra dengan LGBT. Oman, Jordan, Bahrain, Tunisia dan London. Mereka mengharamkan LGBT. Tetapi kalau ada kes, mereka biarkan. Di Arab Saudi telah ada perkahwinan lelaki-lelaki. Buat pertama kali, Saudi telah mencatatkan lelaki bersama lelaki. Diharamkan. Tidak dibenarkan. Tetapi mereka seolah-olah melihat ini sebagai satu jenayah biasa. Dan kita lihat Qatar. Qatar yang digunakan dalam World Cup yang lepas. Mereka memilih Qatar sebab ada agenda. Sepatutnya bola sepak ini diadakan di Amerika. Amerika terpilih jadi sebab tempat bola sepak World Cup yang 2022. Tetapi mereka tukar pada Qatar. Mereka ada agenda di sebalik agenda. Sebab ini pertama kali bola sepak diadakan negara Islam. Perkenalkan simbol LGBT kepada penduduk Qatar. Itu masuknya. Kita lihat. Mereka mengatakan apakah LGBT boleh melawat Qatar? Itu pertama sekali. LGBT boleh melawat Qatar, tetapi tidak boleh bawa ejen Qatar. Tidak boleh bawa LGBT. Bendera LGBT tidak boleh masuk. LGBT boleh masuk, tetapi tidak boleh bawa identiti mereka. Mereka mengatakan sebelum ke Qatar, LGBT lah human rights. Kami menuntut apabila diadakan World Cup, kami ingin minum arak. Qatar apabila sebagai tuan rumah harus membenarkan. LGBT di tempat semua World Cup dunia sebelum ini, mereka lakukan LGBT dalam studio. Mereka lakukan seperti haiwan. Kami minta supaya Qatar juga sebagai tuan rumah membenarkan ini. Kata Qatar tidak. Kami tidak akan ubah agama kami. Agama kami tidak membenarkan segala kegiatan yang sonsan tersebut. Kami pilih sebagai Qatar sebagai tuan rumah. Okey, alhamdulillah. Tetapi kami ada dasar kami. Kalau kami melawat Eropah, kami patuhi peraturan Eropah. Tetapi kalau Eropah datang ke negara kami, harus hormati negara kami. Mereka gagal di Qatar. Mula-mula sekali mereka bawa pemain bola sepak yang menjadi simbol duta sebagai LGBT. Ini pemain mereka. Yang mereka akan tunjukkan sebagai ikon. Dalam setiap permainan mereka ada ikon. Dan David Beckham ialah pengamal LGBT yang tegar. Mereka ingin tunjukkan sebagai dalam pembukaan. Ditentang oleh kerajaan Qatar. Kalau datang sebagai penonton sila, tapi sebagai ikon tak boleh. David Beckham tak boleh. Sebab dia adalah pengamal LGBT yang menjadi ejen duta kepada bangsa satu barangkali. Dijadikan orang ini. Dan David Beckham ialah sebagai LGBT icon. Ditolak oleh Qatar. Nak datang boleh, tapi jangan bawa sebarang aktiviti yang berkaitan dengan LGBT. Ini telah berlaku. Kata Qatar, Ad-Dustur wal-Qanun fi Qatar la yasmahan lisyawat ayarfa'u alamihim. Alfa'u alamahum. Kami tidak membenarkan seorang yang mengamal LGBT bawa bendera mereka di sini. Kalaulah masuk ke Qatar, harus hormati undang-undang Qatar. Tidak boleh melakukan sebarang aktiviti yang tidak moral di Qatar. Di Qatar bukan saja LGBT. Arak tidak boleh minum. Lelaki sama lelaki tidak boleh tunjukkan mesra.
Perempuan dengan berseluar, perempuan tidak boleh tunjukkan hubungan intim. Pakaian mesti bertutup aurat. Buka bahu dengan dada tidak dibenarkan. Sedangkan bola sepak di mana mereka buka baju. Tidak dibenarkan. Di kota tidak boleh buka baju. Boleh bahu dengan dada tidak boleh dibuka kedua-dua sekali, serentak. Kalau buka bahu, dada mesti tutup. Buka dada, bahu mesti tutup. Ini peraturan kota. Tidak boleh suara kuat ketika azan. Ini peraturan. Tidak sahaja kepada siapa, kepada penduduk kota juga. Dan mereka telah menunjukkan protes bahawa kami ingin bebas. Kami ingin minum arak dalam studio sebab bila kami raihkan kemenangan, kami akan panca arak. Tidak boleh, kata-kata. Negara kami tidak boleh. Tuan-tuan, tunjuk simbol LGBT tidak dibenarkan. Ini kalaulah diadakan di kota. Dan bendera LGBT tidak dibenarkan. Tiba-tiba FIFA telah cap bola mereka dengan LGBT. Menjadi bola rasmi pertandingan World Cup. Sama dengan Islam, tapi Islam mesti guna LGBT. Ini halah mereka untuk perkenalkan LGBT. Orang tidak tak perasan kepada bola yang dicap dengan LGBT ini merasakan ini sebagai satu bola biasa. Tidak, mereka ada tindak. Apabila tidak dibenarkan dengan cara yang terbuka, secara tersembunyi. Dan Islam di kota, kami sudah beritahu norma kota jelas dan tidak boleh diubah oleh sesiapa saja. Kami tidak mengubah agama kami dalam masa hanya untuk 9 hari untuk mendengar bola. Kami tidak akan ubah. Habis, bahasa bersatu, kecewa. Mereka kecewa sebab tidak boleh sebarang simbol LGBT ditunjukkan di kota. Mereka kecewa sebab agenda mereka tidak berlaku. Dalam konteks ini, Kristian yang membaca kitab Bible mereka di kota Sodom, pengikut kaum Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah SWT. Mereka juga ada kisah yang sama, Nabi Lut. Nabi Lut adalah Nabi mereka. Tetapi sekarang mereka mengatakan kami bertolak ansur. Sebab homoseksualiti adalah hak manusia. Homosexual people have the right to be affirmed. They are children of God. Maka gereja telah menukar stand kepada LGBT. Bahkan mereka menggalakkan. Mereka menggalakkan sekarang skandal di dalam gereja. Bukan kita kata. Bukan kita kata. Pejuang-pejuang yang berlaku, yang menyatakan bahawa kegiatan homoseksual berlaku dalam gereja, ini perkara yang sangat lumrah. Termasuklah Senator O'Connor yang meninggal dunia, yang mualaf umat Islam, yang secara terbuka mengatakan gereja tempat homoseksualiti sebelum dia masuk Islam. Kalau gereja sudah mengamalkan LGBT, di mana lagi masyarakat Eropah untuk bertahan? Tuan-tuan, ini ulama besar Saudi. Ditanya, kalaulah kita ada orang Arab yang pergi ke kota lakukan LGBT, apakah yang kita harus lakukan? Dia kata kita tak boleh buat apa. Berdosa, buat itu berdosa, tapi tak boleh kita hukum. Kita tidak boleh hukum orang yang melakukan LGBT sebab itu hak Allah. Sama seperti kita kata di Malaysia. Hanya Allah yang boleh menghukum mereka. Apa tujuan syariah diturunkan? Rasulullah diutuskan untuk meletakkan syariah. Kalau kita mengatakan segalanya serah pada Allah. Sekarang ulama telah begitu lembut keadaan LGBT. Termasuklah pemimpin agung, ulama hebat. Namanya Dr. Salman Al-Audah. Tuan-tuan lihat, CV dia sangat hebat. Dan dia mengatakan kita tidak boleh menghukum mereka yang terlibat dalam LGBT sebab hanya Allah yang boleh hukum. Ke mana hukum rejam yang hukum yang diberikan dalam syariat kita? Malaysia, hak asasi. Ini mana kerajaan suaka. Hak asasi pekerja seks. Sekarang kita mesti iktiraf pelacur sebagai profession. Kita nak jadi kawan Nabi Lut. Mereka berjuang untuk menjadikan pekerja seks sebagai profession. Ini hak asasi. Lebih lagi dalam ketika musim COVID baru ni. Pelacur-pelacur kelaparan sebab miskin. Masa itu kita benarkan.
Kita harap pelacur dibenarkan untuk bekerja pada musim Covid. Ini tutupan mereka. Subhanallah. Malaysia didiskriminasi oleh kerajaan. Ini kata-kata mereka. Kata-kata daripada luar. Kenapa Malaysia tidak benarkan LGBT? Ini hak asasi manusia. Mereka mengecam Malaysia, kenapa kita masih tidak benarkan LGBT. Thailand telah benarkan, Filipina telah benarkan, Singapura telah benarkan, yang tak benar lagi Malaysia dengan Brunei. Kita mengatakan LGBT sebagai sejenayah. Sedangkan Singapura telah memberikan status yang halal, yang sah, legal. Tuan-tuan, saya juga ada Malaysia. Kami ada hak di Malaysia ini. Kenapa kami tidak boleh lakukan? Ini perjuangan mereka. Saya juga ada Malaysia. Mereka berkumpul di Kak Sogo. Dah baru 2 kali barangkali. Sekurang-kurangnya 2 kali mereka berkumpul untuk pertahankan LGBT. Ada orang nak tepuk kapal, tuan. Kita akan karam bersama. Orang baik-baik duduk di masjid. Orang yang lain sedang tepuk kapal. Kita duduk dalam bahtera yang sama. Kita semua tenggelam. Dan despite the 1975 adalah satu kumpulan yang terbuka datang ke Malaysia buat persembahan. Mereka cium jantan-jantan sebagai test market. Test market sebab Malaysia adalah negara yang masih lagi mengharamkan, sedangkan Singapura sudah benarkan, Thailand sudah benarkan. Kita satu jalur yang sama. Kenapa Malaysia tak benar lagi? Mereka test market di Sepang. Mereka ajak jemput kumpulan pemuda ini dan mereka test di atas pentas. Di Sepang katanya. Pada 22 Julai lepas. 22 Julai, 20, 23 lepas, mereka test di Sepang ketika kita hampir dengan pilihan raya. Dan di tangan yang bawa Arab yang dihadap Islam. Ini kebebasan. Penontonnya sebahagiannya adalah Muslim, adalah pemuda-pemudi Islam. Dan tiba-tiba dia melakukan aktiviti LGBT di atas pentas. Nak tengok macam mana. Dan dia perli pula. Negara ini negara diskriminasi. Syariah kamu harus dihapuskan. Tidaklah dia datang sebagai tamu, dia menghina syariah kita pula. Tuan baca satu persatu apa yang disebut. Kamu ni sangat-sangat taat pada agama. Mari kita bebaskan diri kita. Nasib baik Menteri haramkan. Ikhlas atau tidak, saya tak pasti. Menteri haramkan. Bukti. Ini bukan budaya Malaysia. In the first place, kenapa mereka jemput? Mereka tahu kumpulan ini kumpulan yang demikian. Mereka tahu kumpulan ini demikian sifat mereka. Kita ada saham, tak? Dan Alhamdulillah diharamkan. Diberhentikan. Dan bagaimanakah tiket yang telah dijual? Itu mereka akan selesai. Konsep ini dibatalkan kerana artis kurang sopan, itu sebab hina negara. Hina negara, hina syariah. Dan menunjukkan terbuka sebagai protes kepada negara ini. Mereka bukan datang sembarangan. Mereka datang dengan agenda yang besar. Agenda dunia, bukan sebagai satu kumpulan. Mereka datang di bawah satu badan yang besar. Dan mereka ingin mengubah negara kita. Apa yang mereka katakan? Ada pemuda-pemudi kita yang sedap. Kita bangkit mengatakan bahawa apa yang berlaku itu bukan budaya kita. Coldplay juga kumpulan yang sama, yang bakal datang pada bulan Disember nanti. Tiket sudah habis dijual. Dibuka 3 jam, habis tiket. Seorang muslimat di masjid beritahu saya, anak gadis saya telah beli tiket. Ustaz boleh doa supaya anak saya tak jadi pergi. Itulah seorang ibu yang anak yang sudah beli tiket. Beritahu, boleh tak Ustaz doakan anak saya supaya tak pergi. Sedih, tuan-tuan. Kita tak ada kuasa ke? Tak ada. Mereka lakukan. Dan apa yang berlaku? Parlimen kecoh. Pembangkang kecoh. Ini bukan budaya kita.
Kenapa kita nak bawa satu budaya yang bercanggah dengan, bukan saja dengan budaya, tetapi dengan agama kita yang aneh. Dan mereka pasti akan membawa bendera pelangi, simbol LGBT, perkenankan pada pemuda kita. Ada pakcik pakai sokok LGBT itu, pelangi dekat satu sokok. Dia tak tahu pun pelangi itu simbol mereka. Dia jual dengan sokok. Dan Coldplay akan datang ke Malaysia pada 20 November. Tiket sudah habis dijual sejak pada bulan Mei lepas. Ini kumpulan LGBT. Tuan-tuan, tiket habis jual. Kita cadangkan 2 kali datang sebab tiket yang pertama habis. Biar dia buat 2 kali, kita cadangkan dia datang 2 kali. Boleh kita jual tiket sebab laku, harus laku. Ada orang bantah. Dan otoriti kita mengatakan, pemimpin kita katakan, kalau tak suka Coldplay, jangan beli tiket. Kamu nak datang apa? Kalau kamu tak nak pergi, jangan beli tiket. Itu jawapan yang sangat resmi. Jawapan resmi kita. Orang tebuk kapal, biar dia tebuk. Tak nak tebuk, jangan. Duduk diam. Kita tenggelam sama-sama. Seperti hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari, Masalul qa'im ala hududillah wal qa'im fiha, ada kisah. Rasulullah bagi kisah. Kama tadi kaum istahamu ala safinah. Mereka berada di atas sebuah kapal. Wa asabantuhum ala wa bantuhum asfalaha. Mereka mengundi dan sebahagian di atas, ada 2 tingkat, atas dan bawah. Yang di bawah ini untuk ambil air, mereka naik ke atas dan ambil air. Mengganggu orang yang di atas sebab mereka lalui orang di atas, tingkat 2. Kata mereka, kalau kita tebuk kapal ini, kita ambil air, kan mudah. Hadis yang mulia sebut demikian. Maka sekiranya mereka tebuk kapal, penduduk di atas tak melarangnya, kita akan tenggelam bersama. Fa'in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kamu semua akan hancur. Satu kapal ditebuk, kita tak tebuk. Rasulullah kata seluruh kapal tenggelam. Seluruh kaum Nabi Lut tenggelam, hancur. Yang baik pun kena, yang tak baik apatah lagi. Oleh sebab itu, kita ada tanggungjawab nahi munkar, amal ma'ruf. Amal ma'ruf, nahi munkar ialah perkara yang wajib ke atas umat Islam. Dan kita diberikan sebagai status hormat, umat yang terbaik sebab kita melakukan itu. Tuan-tuan, Blackpink telah datang ke Malaysia pada 4 Mac 2023. Blackpink ialah kumpulan gadis-gadis yang cantik-cantik daripada Korea. Seorangnya daripada Thailand. Mereka berpadu tenaga. Mereka adakan persembahan di Bangkok, di Hong Kong, di Riyadh, Abu Dhabi, di Kuala Lumpur, Jakarta, di Manila, Singapura. Lengkap. Satu ekspedisi, mereka membawa mesej yang sama. Mereka menyanyi di atas pentas, tetapi cahaya atas pentas akan diadakan warna-warni seperti simbol LGBT. Memperkenalkan di Riyadh, di bumi Al-Haramain. Mereka mulakan di Riyadh, di Jeddah. Jeddah sudah 2 kali jemput mereka. Kuala Lumpur barangkali sekali, barangkali 2. Dan mereka mula-mula sekali akan perkenalkan warna-warni bendera pelangi sebagai intro mereka. Dan ini mereka. Born Pink. Yang sangat diminati oleh penduduk Malaysia. Dan dia membawa mesej yang sama. Di belakangnya bukan individu. Di belakangnya lah satu perancangan yang besar. Dan tuan-tuan, sebahagian dari pemuda kita menentang. Inilah nahi amal ma'ruf nahi munkar. Mesti ada sebahagian dari kita yang menentangnya dan akibatnya berat. Itu sebab kita di Malaysia kita lebih mengambil separuh amal ma'ruf, kita tinggalkan nahi munkar. Bila kita ajak orang baik, orang sayang kita. Kita ajak, kita gotong royong di surau, orang sayang kita. Buat kenduri, orang sayang. Tapi bila kita larang mereka buat keburukan, orang benci pada kita. Tetapi Islam tidak ambil separuh. Kita mesti ambil amal ma'ruf nahi munkar. Dua-dua mesti lengkap package. Dan kebanyakan kita sekarang ni, Malaysia, kita hanya ajak orang buat kebaikan.
Kita lupa untuk menghalang buat keburukan. Tuan-tuan, tiba-tiba Julai 31, 2023, satu lagi kumpulan mengadakan satu demonstrasi di depan Sogo. Sogo tempat yang paling happening di Malaysia barangkali. Mereka ambil peluang untuk berimpun di situ. Mereka bawa spanduk. Spanduk ialah untuk Malaysia membenarkan LGBT secara terbuka. Polis tangkap mereka. Mereka nampak orang, nampak budak-budak. Boleh jadi mereka terlibat, mula mereka menerima upah. Polis tangkap. Polis buat sidang awal. 8 orang ditangkap. Mereka sebelum ditangkap, mereka dikatakan perhimpunan mengatakan Malaysia ini hak-hak LGBT. Dia sekat. Sama seperti 1975. Perkara yang sama disebut oleh kumpulan ini, 8 orang. Bukan 8 orang, lebih. Tapi tangkap 8 orang. Mengatakan sama seperti yang Konsert di Sepang mengatakan Malaysia mengalami, mengatakan Malaysia menggunakan syariah yang harus dihapuskan. Mereka juga kata demikian. Seolah suara daripada sumber yang sama. Dan polis tangkap. Ini polis Kuala Lumpur buat sidang akbar. Dan mereka mengatakan down syariah court. Mereka ingin hapuskan syariah kita. Ditangkap oleh polis. Dan gambar mereka memegang spanduk mereka. Tuan-tuan boleh baca satu persatu. Mereka mengatakan God's doors are open to all human beings. Allah sayang pada semua, terbuka pintu Allah pada semua, tidak saja orang Muslim. No one has the right to judge anyone but God. Sama seperti suara ulama Saudi tadi. Dan gay people have the right. Mereka secara terbuka, berani, tak takut. Mereka berada di situ beberapa ketika. Ini gambar yang lebih besar. Membawa mesej bahawa LGBT harus dibenarkan negara kita. Kita mengadakan diskriminasi, tidak memberikan hak kepada manusia, kepada rakyat kita. Ini mesej mereka. Dan mereka tulis dengan berani, kami ialah daripada kumpulan Ahmadi Religion of Peace and Light. Mereka tulis kumpulan mereka. Mereka tak sembunyi. Mereka pegang, kami ialah daripada di Ahmadi Religion of Peace and Light. Kita buat sedikit homework, cari apa kumpulan ini. Kita cari siapa ada di sini. Rupa-rupanya bukan orang Melayu. Yang ditangkap orang Melayu. Mereka adalah orang Barat. Yang buat ini ialah kumpulan-kumpulan yang kononnya Islam. Kumpulan ini simbolnya seperti ini. Menggunakan simbol Islam. Dan kumpulan mereka ialah The Ahmadi Religion of Peace and Light. Mereka mendapat status agama. Dia sekarang sudah jadi agama. Sudah menjadi satu agama diiktiraf oleh gereja Amerika. Mereka bekerja di bawah mendapat pengiktirafan daripada gereja Amerika. The Ahmadi Religion of Peace and Light telah mendapat pengiktirafan daripada US, daripada church status in US. Mereka bertahap gereja. Tetapi perjuangkan Islam. Kononnya, mereka bawa spanduk bahawa kami ingin hak yang sama dengan seluruh penduduk dunia. Kami perjuangkan Islam. Kononnya. Dan kami ada calon Imam Mahdi kami. Kami ada calon Imam Mahdi yang menjadi pemimpin dunia. Tetapi kumpulan ini disahkan oleh gereja mereka. Apakah maksudnya? Inilah dinamakan konspirasi. Bila disebut konspirasi, perkara benar yang tidak dapat ditutup lagi. Tuan-tuan, kita ingat sekali lagi, gereja telah membenarkan homoseksualiti. Mereka baca Bible. Dalam Bible mereka ada kitab Lot. Nabi Lot, kisah Sodom, di Sodom dan Gomorrah. Bahawa kaum yang menentang Nabi Lot, yang melakukan LGBT telah dihancurkan sepenuhnya. Tetapi, mengikut kajian di Barat, gereja lah yang banyak melakukan homoseksualiti. Dan dia mengatakan, homosexuality is not a crime. Oleh sebab itu, semua children of God
Semua manusia dalam muka bumi berhak untuk melakukan LGBT. Rupa-rupanya ajaran ini datang daripada sini, yang dibawa ke Selangor, Malaysia, dan dipamerkan. Tu 8 orang ditangkap oleh polis, dan kita dah tahu siapakah identiti mereka. Inilah yang mereka perjuangkan. Kami ada calon kami. Yang disebut oleh kumpulan-kumpulan sufi itu tidak benar. Yang kami telah ada calon Mahdi kami. Ini dia calon kami. Yang promosikan calon Mahdi ini ialah kepala gereja tadi. Dan dia mengatakan, saya adalah Abdullah. Tetapi bukan saya Imam Mahdi. Saya sembunyikan di belakang dulu. Imam Mahdi sudah ada, tapi kami sembunyi dulu, namanya Muhammad Al-Hasan, nama Imam Mahdi, yang dipromosikan oleh kumpulan yang adakan demonstrasi di depan Selangor. Mereka kumpulan antarabangsa, bukan orang Malaysia, tetapi yang ditangkap barangkali orang Malaysia. Dan inilah kumpulan mereka, kumpulan Dajjal yang ingin menyesatkan dunia, menggunakan Islam sebagai asas, dan mereka promosikan Imam Mahdi. Dan mereka sebut divine justice, dunia yang adil, yang akan dibina oleh kumpulan Ahmadiyah ini. Ahmadiyah ini, tuan-tuan jangan keliru dengan Ahmadiyah yang dikembangkan di India. Bukan, tidak kena dengan Ghulam Muhammad, ada kena. Dia kumpulan yang asing, yang diiktiraf oleh gereja, yang bekerja dalam masyarakat Islam. Dan sebelum datang ke Malaysia, mereka datang ke Turki. Mereka ditangkap di Turki. Yang ditangkap di Turki semuanya orang Barat. Tapi bila datang ke Lumpur, orang Melayu. Barangkali kita tak kenal dengan sebenarnya. Mereka sudah adakan demonstrasi yang sama di Turki. Mereka memburukkan Turki. Mereka mengatakan Turki adalah negara yang zalim. Dan mereka bawa simbol LGBT untuk diperkenalkan di Turki, yang sudah memang LGBT telah diamalkan. Mereka ditangkap di Turki sebab mereka mengadakan perbuatan LGBT sama seperti di Selangor. Mereka adakan di setiap dunia. Mereka bergerak seluruh dunia, dan mereka mempunyai kewangan yang sangat hebat. Dan tiba-tiba mereka ada di Kuala Lumpur. Inilah yang berlaku. Mereka, base mereka di Amerika. Dan ini kumpulan mereka. Tengok, tak ada muka Melayu satu pun. Yang ditangkap di Turki ini dia. Barangkali dibebaskan kemudian dengan sebab antarabangsa. Desakan antarabangsa dibebaskan. Tak ada satu pun bukan Melayu. Tetapi tiba-tiba di Selangor, kumpulan yang sama. Mereka ialah satu kumpulan yang besar, dibayai oleh satu badan yang kita dah tahu. Siapakah badan tersebut? Sebab mereka ditiraf oleh Kesatuan Gereja. Dalam konteks ini, kita ingat kembali tugas kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah tugas kita. Kamu ialah sebaik-baik umat, dikeluarkan oleh manusia yang kamu menyuruh kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, sedangkan kamu beriman kepada Allah. 3 sifat kita harus kita package, tak boleh kita ambil separuh. Islam menganjurkan kebaikan, menghalang keburukan. Dan itulah tuan-tuan yang saya hormati, sebagai kesimpulan kita hari ini, marilah kita sama-sama berwaspada kepada keluarga kita, negara kita, masyarakat kita. Sebab mereka sangat-sangat luar biasa bergerak dalam satu media yang sangat luas. Kita kesorangan. Dan dengan kata itu saya minta maaf kalau tersinggung perasaan tuan-tuan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.